Istimewa buat anda di TV1 Ramadan ini. Dalam keadaan pelbagai situasi yang dilalui, tanpa sedar usia Haziq sudah mencecah 7 tahun. Duduk terbakar cakap dulu. Cara ni. Terpakar cakap, kalau jadi macam ni, yang pertama kita kena tambah masa bermain kat luar. Yang kedua, kita kena bercakap kuat dengan dia. Depan dengan dia cakap kuat. Aku risaulah kalau benda ni berterusan. Nanti habis sekolah, aku nak sambung belajar. Adik aku macam mana? Siapa nak jaga dia? Salam Ramadan Al-Mubarak. Sucinya Ramadan di TV1. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sembang-sembang online tajuk kasih, dah lupalah pula tajuknya apa tadi. Keringat Kasih- Firdausi. Keringat Firdausi, Kasih Abang di Sebalik Sebuah Naskah. Sebuah drama 13 episod yang ditayangkan di RTM1. Dah 12 episod. Setiap hari Isnin hingga Ahad. Jadi dah almost 2 minggu dah bersiaran. Ya, betul. Pada pukul 5.20 ataupun 5.30 pagi. Betul. Ramai orang menonton waktu selepas makan sahur lah. Jadi bersama kita hari ini adalah penulis cerita asal Keringat Firdausi, iaitu saudara Ilya Farouk Haji Omar. Apa khabar hari ini? Baik, sihat alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Salam. Untuk pengetahuan semua, Farouk bukan seorang yang asing dalam komuniti autism Malaysia. Kita dah kenal lama. Farouk juga pernah terlibat dalam satu forum tentang peranan adik-beradik masa tu. Dalam 4-5 Ya tahun. betul. Berapa tahun tu? 6 tahun dulu mungkin? Saya ingatlah dalam 2014 kot. 2014. 2014 dah, 7 tahun dah. 7 tahun betul. dulu di UKM, di mana UKM. Farouk berkongsi pengalaman sebagai seorang abang kepada adik autistik beliau. Dan satu perkembangan yang daripada berkongsi dalam satu forum, kemudian menulis dan menghasilkan drama yang diterbitkan oleh Wibawa Sdn Bhd, Wibarisma, Wibarisma. Wibarisma yang merupakan syarikat, boleh kata satu payung lah dengan Arisma kan. Ya betul. Arisma, iaitu Akademi Remaja Islam Autisma yang dibangunkan sendiri oleh ibu bapa Farouk sendiri kan. Ya betul. Jadi hari ni sebelum kita mula cerita tentang macam mana cerita Keringat Firdausi ni boleh dihasilkan, kita nak saudara Farouk untuk cerita sedikit lah latar belakang Farouk. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari lagi. Baik, saya Muhammad Ilya Farouk, abang sulung kepada 3 beradik, semuanya lelaki. And then yang Haziq tu inspirasi di sebalik cerita Keringat Firdausi ni, adik kedua saya, iaitu tahun 94, umur beza dengan saya 3 tahun. And then adik di bawah saya lagi is Aiman Faris, 96, umur berapa 25 rasanya. So 3 beradik lah, kami bertiga beradik. And then bersama ibu dengan bapa saya, ibu Puan Siti Khadijah dan ayah Encik Omar Ahmad, kedua-duanya selaku pengasas kepada Akademi Remaja Islam Autisma Arisma yang berada di UK Perdana. Okey. Terima kasih Farouk. Kita ramai ibu bapa yang dah menonton kisah Keringat Firdausi ni. Kalau kita cuba relatekan dengan Facebook Autism Malaysia, selalunya perkongsian, persoalan ataupun kisah-kisah yang dibawa dalam Facebook Autism Malaysia adalah daripada ibu bapa. Betul tak? Selalunya ibu bapa sendiri. Tapi mungkin sekarang dah ramai yang autistik dewasa yang mula menulis, tapi kebanyakannya masih lagi ibu bapa. Tapi kalau kita tengok dalam drama Keringat Firdausi ni, sudut pandang dia memanglah mula-mula dimulakan dengan kisah ibu bapa dan Haziq tu sendirilah, watak Haziq tu. Tapi selepas kematian ibu bapanya, menunjukkan peranan tu diambil alih oleh seorang abang. Jadi apa perasaan Farouk ketika menulis kisah ni? Sebab untuk pengetahuan semua, ibu bapa Farouk masih ada. Betul. Jadi macam dia bukan
Ini bukan kisah benar. Macam mana? Betul. I mean, okay lah, bismillahirrahmanirrahim. Dia sebabnya saya tulis cerita ni sebenarnya because satunya ingin memenuhi kuota lah, nak hantar ke RTM apa semua kan, proposal apa semua tu, but at the same time, yalah, sudut pandang lain dari segi selalunya macam akak sendiri cakap, banyaknya memang parents yang menceritakan. Tapi macam, yalah, kalau dari segi komuniti autism dekat Malaysia ni, kebanyakan ni yang muda-muda kan. So yang masih anak-anak kecil lagi, and then yang orang kata veteran yang dah berumur sikit tu kurang, and then a few saja yang betul-betul orang kata dekat Malaysia ni lah. And then orang kata sebab saya sendiri dah melalui dah 30 tahun, 25 tahun lah bersama Haziq apa semua tu, and then sebab yelah kira parents kalau ikutkan 20 years prior before sebelum dapat anak autism, dia orang ada normal life apa semua kan. Tapi untuk siblings autism memang daripada kecil. Macam saya sendiri, Haziq didiagnose umur 3 tahun, masa tu saya 5 tahun. So dalam more than 20 years, kira I'm basically living with autism lah sebenarnya. Dengan bersama adik apa semua kan. So nak dapatkan angle yang di sebalik itu. Sebabnya memang parents-parents yang ada anak kecil selain daripada autism yang sekali menjaga, dia orang mungkin melalui lah apa yang saya melalui dulu in terms of kenapa dia ni autism, macam mana, kenapa dia ni lain apa semua tu. Memang dipertunjukkan oleh watak J. Nazif Aiman tu dalam Keringat Fidausi tu. Memang ada kira momen-momen yang dia paparkan dekat skrin tu, memang itu yang kadang saya rasa lah apa semua kan. So it's a bit difficult then, and saya nak orang kata bagi semangat, bagi harapan lah kepada siblings muda supaya jangan ambil autism ni sebagai serong, sebab memang autism is with us selama-lamanya, and then you have to orang kata adapt with autism, embrace diorang, fahami diorang apa semua kan. Itu yang saya cuba tekankan lah dalam cerita ni. Yelah, sebab dah satu keluarga kan. Ya, betul. Tak boleh nak ni kan. Jadi yelah, tak boleh nak lari, tak boleh nak ni. Betul-betul. Okay. Keringat Fidausi ni dia bukan dokumentari. Dia dah satu drama. Lepas tu tapi gambaran autism, mannerism, maksud saya macam tingkah laku yang pelakon bawa, kita boleh nampak satu yang tak klise. Bukan seperti stigma yang masyarakat faham selama ni ataupun dalam drama-drama lain. Mungkin sebab ini adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Sebab Farouk pernah tengok daripada Haziq daripada kecil sampai besar. Kemudian dengan tim penggambaran yang sanggup memahami kan, bukan sekadar nak menyiapkan satu naskah drama ni saja. Jadi dan juga bukan setakat gambaran autism, dan juga konflik-konflik. Sebab ada konflik pasal harta, konflik pasal konflik denial. Satu yang macam denial ibu bapa ni satu yang memang realiti lah. Betul. Bukan kata bukan sekadar denial, grieving, mana macam kita rasa sedih, kita rasa marah, kita rasa. Jadi macam nampaklah watak ibu bapa macam Faridah dan suaminya, satu yang macam boleh kata bawa kami mengimbau kembali kenangan apa yang berlaku pada kami dulu, dan juga ada juga isu-isu macam isu kematian ibu bapa, isu harta yang membuatkan kami ibu bapa, kalau nak kata consider muda, boleh ke consider kan? Boleh. Muda lagi. Yang anak masih kecil, yang satu banyak konflik-konflik yang macam buat kita terfikir yang ini adalah antara perkara-perkara yang yang kami perlu bersedia, daripada macam hanya menunggu takdir. Ada perkara-perkara yang kita perlu rancang lah untuk masa depan anak ni. Tapi ketika Farouk dan juga tim Wibarisma nak menerbitkan drama ni, adakah harapan drama ini menjadi satu hanya drama macam drama lain, satu hiburan, ataupun ada harapan lain?
Okeylah, saya just cerita backstory lah sebab yes memang saya penulis idea asal, tapi apa-apa pun sebab saya memang bukan daripada background seni, so to say apa semua kan. So orang kata sebabnya saya sangat bertuah lah dapat berjumpa dengan arwah Pak Alim masa di hidup apa semua. Memang saya pun pernah bekerja dengan dia sebelum ni, dari segi buat apa nama dia, dokumentari lain apa semua tu. Saya mula faham mula rapat dengan Pak Alim, and then memang bila saya berkawan dengan dia, memang dia pun ada anak autism. So untuk menghasilkan orang kata drama ni, sebab saya bukan orang seni tu, so saya yalah lagi senang memang orang yang mengalami autism ni juga yang boleh orang kata feel this orang kata struggle, feel dia punya perit kesusahan apa semua tu. So memang kami approach dengan arwah Pak Lim tu, dengan Pak Lim. Mula-mula saya bagi idea asal tu. It's actually very short je sebenarnya. Saya buat masa saya hantar proposal tu is around 4 pager. Apa semua kan, ada dari segi konflik, dari segi parents tu, dari segi nak accept the autism mula-mula tu, sampai ke konflik abang dia tu. Cuma bila konflik abang dia tu, sebab saya memang one dimension je lah. Saya cerita dari segi struggle saya. Tapi bila dah sampai ke Pak Alim, dia bawa nilai-nilai lain dari segi macam kalau kita tengok struggle-nya untuk abang dia jaga, struggle dari segi orang luar menjaga anak autism daripada yang tak faham betul-betul. Sebab yelah Aiman masa dalam cerita ni dia pergi universiti belajar lagi kan. So sementara itu yang menjaga Haziq is Pak Ngah. Yang orang luar lah kata orang tu kan, tak faham Haziq betul-betul. So bila tak faham, stres nak memahami dia, alih-alih marah je. Kan, itu yang Pak Alim pandai lah, sebab dia memang orang kata veteran lah dari segi penghasilan drama apa semua ni. Memang dia tahu macam mana nak tarik audience dari segi what is the conflict yang terbaik untuk cerita ni, yang kena dengan story. Sebab kan ada pengarah lain yang jenis konflik ni bawa masuk nak kena marah apa semua, tapi without that continuity. Kenapa, sebab apa semua. So memang itu ability Pak Alim lah untuk memang memasukkan konflik-konflik itu di samping dari segi bahagian insurans lah apa semua tu kan, dari segi harta pusaka tu. Sepatutnya di mana apa semua tu kan, sebab memang arwah Pak Alim dari segi bahagian nilai-nilai Islam dalam sebuah drama memang dia memang terror lah. Kalau ikut cerita-cerita lama dulu dia buat catatan seorang da'i, which is dalam 6 tahun lepas lah kiranya, dekat RTM juga. Memang itu yang dia memang tekankan dari segi pemakanan anak yatim, dengan banyaklah yang pasal nilai-nilai murni Islam yang dibawakan juga dalam cerita ni. Oh, jadi arwah Pak Halim pun mempunyai visi yang sama, yang betul. nilai yang dibawa dalam drama tu perlu ada manfaat lah pada masyarakat kan. Satu lagi pun, bila kalau saya punya idea, rasa 2-3 episod habis dah kot cerita ni. So macam sebab nak jadikan 13 episod, lagi-lagi 13 episod setengah jam, so perlukan lagi penceritaan tambahan lagi apa semua tu. So memang dia orang kata memahami, menggarap dan menulis cerita ni betul-betul untuk cukupkan. Dia sebenarnya actually ada macam tema-tema untuk setiap episod tu kan. Macam contoh tema yang pagi tadi is about macam mana anak autism yang remaja hendak berdikari kan. Macam tadi dia belajar cara nak naik train, cara nak bekerja apa semua kan. Macam dekat Malaysia saya nampak agak kurang sikit lah. Kan, sebab memang compare dengan masa dulu 2 years back saya pergi ke Thailand. Belajar pasal diorang punya orang kata vocational schools, and then diorang punya structure untuk lepasan sekolah autism apa semua, sampai ada yang certain yang boleh bekerja dekat kedai basikal, buat pam tayar, even the simple vocational punya part memang ada structure tu. Memang habis sekolah terus hantar dekat center ni yang memang affiliate dengan sekolah, boleh buat kerja, and then boleh buat kerja dengan sangat baik kan. Even yang seorang tu saya pergi hotel management, and then memang autism ni kira orang kata bukan nak kata obsession, tapi dia punya ketelitian tu towards a certain subject, certain matter tu, sampai kita sendiri tengok macam mana dia
orang kata apa nama dia, susun katil apa semua kan, sampai dia punya selimut, dia punya ni apa semua very precise lah, very orang kata sampai nampak macam bergosok. So kalau kena dengan jiwa tu sebenarnya performance dia boleh lebih lagi kan daripada orang tipikal. Betul. Jadi So, arwah Pak Halim maksudnya ini drama terakhir ke atau? yes, betul. Okey. Kira orang kata apa, dia drama terakhir yang full, sebab lepas tu dia sempat lagi lah shooting drama bawah syarikat dia sendiri, iaitu Kalung, dalam beberapa bulan. Lepas tu COVID datang kan, COVID melanda apa semua tu kan. So memang yalah, everyone was stressed lah about it apa semua kan. Kita pun nasib baik Keringat Fidausi habis shooting sebelum betul-betul first wave of COVID bulan 3 tu kan. Habis bulan 2 tu habis shooting, pertengahan bulan 2 dapat 2-3 minggu, lepas tu first COVID. Itu yang memang alhamdulillah sangat lah kiranya kan. Cuma bila struggle dia kira dari segi editing lah, kita nak tengok macam mana jalan cerita tu bergerak, kita tak boleh nak tengok personal, tunggu 2-3 bulan apa semua kan. Oh, jadi maksudnya macam tambahan rencah-rencah dalam cerita asal tu masih lagi masih lagi plot-plot dia semua yang realistik, yang macam maksudnya yang terjadi, bukannya just nak jadikan dia lebih dramatik je. Ada Betul, macam sebab of course macam bukan semua konflik itu terjadi dalam keluarga Farouk sendiri kan. Jadi apakah inspirasi selain daripada Pak Halim, daripada keluarga Farouk sendiri mungkin bila bincangkan tentang plot-plot tambahan tu? Dia yalah, sebab Haziq pun yes dia memang autism apa semua, cuma dia punya orang kata tabiat tu, dia punya orang kata apa tics apa semua tu, macam hand signs, streaming apa semua tu, some yang dia memang ada dari segi flapping bila suka kan, dia lompat apa semua tu memang Haziq. Tapi sebab untuk nak orang kata apa menghayati lebih ramai audience dari segi keseluruhan parents apa semua tu, sebab yalah kita nak bagi Haziq karakter dalam TV tu lebih menampakkan ciri-ciri autism. So macam saya dengan mak saya, Puan Siti, memang just refer lah kepada parents-parents lain, even untuk comparing dengan keluarga-keluarga lain, apa yang boleh ditambahkan dalam cerita ni. Macam contoh dekat scene dekat rumah Pak Ngah, di mana Aiman masa kecil tu first time dapat rumput. Aiman Haziq ke? Sorry, Haziq dapat jalan dengan dalam rumput tu kan. Dia punya orang kata apa, sensory dia, sensory overload dari segi mula-mula merasa rumput jalan apa semua tu kan, dia tiptoe atas tu. Memang kita ambil inspirasi daripada orang lain apa semua tu. So sebab nak bagi nampak lagi orang kata terasa lah dari segi penghayatan, dari segi feel lagi audience kepada karakter Haziq yang kita boleh lagi bersimpati. And then macam struggle dari segi macam Haziq lari rumah memang agak sinonim jugalah dengan keluarga kita sebenarnya. Itu dia story lah. Yes, itu ada setempat real story, sebab yang masa kereta keluar tu kan, dia kalau real story tu is actually Haziq reverse and Haziq besar sikit. Sebab bila tengok cerita tu pun agak tak logik lah juga, sebab dia kecil lagi masa tu kan, kaki tak sampai masa tu. Tapi macam Haziq dia reverse kereta. Dia terbuka gate apa semua tu, pintu terlapang, kereta tengah start. Lepas tu masa tu mak lah yang dengar tiba-tiba, kenapa suara kereta ni makin lama makin sunyi kan, makin jauh. Makin jauh. Lepas tu tengok dia happy je bawa kereta tu reverse sampai ke padang depan rumah tu, naik tembok, lepas tu tersangkut lah terlanggar pokok. Aduh, sebab tak kena orang ke apa ke? Itulah sebab memang kosong lah satu jalan apa semua kan, tak kena orang. Lepas tu dia dah kena, lepas tu kita orang berlari lah, tak tahu pula macam mak cakap, tak tahu lah masa tu dia boleh berlari apa semua kan. Lepas tu memang masuk dalam kereta tu Haziq happy je. Seronok je dia. Tak ada fikir apa, tak ada fikir rasa takut apa semua tu. And then certain scenes macam keluar rumah, dia cari kunci tu. Yang bapak dia balik, dia lupa nak letak somewhere tu kan, somewhere proper tu kan. Itu memang Haziq juga. Memang pernah kita orang kat rumah ada safe box yang kita kalau ikut SOP-nya lah kan. Kita balik dengar bunyi pintu kunci, and then lepas tu dengar safe box punya titik-titik tu, buka kunci, masukkan. Okey, itu masuk kunci dah masuk dalam tu.
Lepas tu bila dia tak dengar bunyi safe box tu, dia tahulah kunci tu tak ada dalam tu, ada kat Ah, luar. So ah. cari apa semua tu kan. Dia sebenarnya orang kata budak autistik ni jangan fikir dia mentally challenged ke apa. Dia sebenarnya boleh berfikir. Sama macam budak tipikal. Tak Cuma ada cara macam blur. Sebenarnya orang ingat macam betul. blur, macam Ah, tak tahu apa kan. betul. Cuma dia perceive apa dunia ni lain daripada tipikal. Hmm. Dia sebenarnya memang memuas hati je macam Haziq. Dia observe us 24/7 hari-hari. Sampai dia dapat that rhythm of apa kita buat tu sebab itu yang dia ada. Masa and apa time nak tengok benda tu kan, apa yang kita buat hari-hari tu. Hari-hari dia hadam apa semua tu. Tu yang dapatnya scene hilang tu kan, hilang sebab kunci tak ada dalam tu. Rasa ramai parents kat luar sana, ibu bapa yang boleh relate. Dan juga kalau yang tak jadi lagi pun macam boleh ambil pengajaran lah kan. Pengajaran supaya macam mana cara mengatasi tips-tips lah tu lah. Antaranya pakai safe lah kalau memang jenis anak yang suka keluar kan. So sekarang kita nak jemput kita punya tetamu jemputan. Tetamu kedua, tetamu khas. Kejap Siti Khadijah. Puan Siti kejap Puan Siti, diseru lah untuk masuk kejap. Kita bukan bawa Faruk je, kita minta ibunya sekali untuk menjawab satu soalan. Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam. Puan Siti adalah pengasas Akademi Remaja Islam Autism yang terletak di UK Perdana. UK Perdana. Okey Puan Siti. Faruk betul lah macam Faruk cakap tadi, dia dibesarkan dalam dunia autism. Walaupun dia tak ada autism kan. Jadi apa perasaan Puan Siti apabila Faruk menghasilkan cerita ni, dan kemudian bukan sekadar menulis, kemudian Wibarisma sendiri menerbitkan drama ni. Initially memang cuak jugalah. Actually horror jugalah bila fikir nak share your life story dengan public. Sebab saya very private person lah actually-nya. So mula-mula tu kita suspend jugalah whether we can. Saya agak suspend jugalah nak share my life story sebenarnya. Tapi okeylah untuk orang kata the benefit of our community. So I said to him, kita tell the right story, tell the right content. We make sure the right info is being dipersembahkan kepada netizen lah. And juga kita tak nak seboleh-bolehnya aibkan anak kita dan anak orang lain. Yang tu pada saya penting lah. Sebab bukan semua benda yang kita nak share. Sebab saya macam tak setuju lah dengan some people yang asyik-asyik tunjuk gambar anak video anak tantrum. Saya tak berapa setuju lah. Once in a while maybe. Tapi like on the daily basis saya tak berapa setuju. Sebab pada saya itu menunjukkan tak elok kan, macam aib anak kita kan. Which is not good lah. So I agree dengan Faruk. Okay, we sit down, kita pilih apa benda insiden-insiden yang kita nak incorporate in the drama. And then of course lah adalah juga yang make up story-nya nak orang kata nak dapat cliffhanger semua-semua tu kan. Tetapi kita buat in a way so that kita tell the right info. Itu yang penting lah. Kita tak nak elakkanlah stigma-stigma yang dah lama kan. Kita tak nak orang asyik nampak. Memanglah orang kata okay you, tapi kita nak show the ability. Sebab bila kita nak show disability je kan. So kita nak show the ability sama macam kami ada dekat Arisma ni, kita nak show the public out there that budak-budak ni memang ada ability masing-masing, kelebihan masing-masing, kekuatan masing-masing. So I said to him, okay, I will allow you to tell our story to others. And then tapi cerita yang betul lah. Sebetul-betul yang boleh lah. So macam kita macam all the steaming, all the behaviour, all the obsession. Yes, kita can tell, tapi put it in a very positive way lah. Betul-betul. Jadi macam gambaran je lah. Dia bukan macam, ini bukan drama, macam nak cakap bukan kisah benar, bukan dokumentari, tapi
inspirasi. Inspirasi dari kisah benar. Yes, some of it I think boleh kata 90% jugalah arwah Pak Halim dia berjaya merealisasikan cerita tu daripada pengalaman family we all. Tapi adalah benda yang macam contoh Haziq suka tengok air dekat dalam longkang. Memang saya pernah kes yang dia lari tu saya pergi cari dia dekat longkang. Tapi tak adalah sampai saya lemas dalam sungai contohnya. Tapi buat tu so that lagi efektif lah kan. Dan sebab risiko ni mesti ada bila insiden macam tu berlaku kan. So I mean it's actually peringatan jugalah untuk tips jugalah pada parents yang memang anak suka air. It can happen. Kan. So kita itulah yang kita try to bring forward lah in this drama. Sebab banyak kadang-kadang kita tengok orang lain buat drama yang kita kata tak best lah, dia tak betul lah macam tu. Budak-budak ni bukan macam tu. Jadi kita asyik complain aja kan. So now we have the opportunity to tell others the story. So kita cakap dengan Farouk, kita kena buat betul-betul. So that I mean we tell as much as possible the accurate punya info lah. 20 tahun punya pengalaman kan. More than that actually. Haziq is 27. 27 lah. So tapi alhamdulillah lah. I mean because Farouk has been through the journey daripada umur dia more or less 5 years old kan. So dia faham lah what is the word tantrum, what is hyper, what is the word sensory kan. So bila kita nak buat skrip dengan arwah Pak Halim tu pun kita make sure the words yang kita guna tu is yang tepat lah. So at least orang pun the non-autism family can see and learn something from it lah. Nampak kita punya struggle macam mana kan selama ni kan. Mungkin kalau yelah family kita sendiri pun bila jumpa sebab tak duduk sama-sama kan mungkin tak faham sebenarnya struggle, tapi Keringat Fidausi ni memang menunjukkan macam mana the ups and downs and then and then, emosi. In our level Haziq ni is like low level 3 lah. Dia non-verbal, severe, dia pun ada aggressive jugalah a few times kan. So kita punya story is that category. So of course lah orang yang anak high functioning or level 1 or mild dia tak setuju dengan semua benda. But again this is our story lah. So maybe kalau ada rezeki kita boleh buat yang story lain kan. So if people out there ada idea can come to us and maybe kita boleh terbitkan something yang can reflect that kategori pelaka kan. So tapi alhamdulillah lah kita orang pun terkejut juga dengan sambutan the response lah dari dari community AM and ada yang macam menyampah betul lah dengan Pak Ngah tu kan. So kita Mini dia berjaya lah bring his character tu kan. Walaupun Pak Ngah dalam keluarga kami tak ada lah. Alhamdulillah lah. So kita tak ada lah Pak Ngah tu. Lagipun kita mesti hidup lah. Yalah macam in that case dia we are kira dah tak ada kan. So the brother takes the responsibility of jaga adik dia kan. So but it can happen. So kita is orang kata it can happen to anybody actually. Dia bukanlah macam drama yang far-fetched yang memang boleh jadi kan. Relatable lah. It's relatable to our families. Ada juga yang kita pun tengok dekat group community kita kan. Ada yang macam dah anak autism yang dah kehilangan parents kan. So I mean the empathy kena ada by dia punya immediate family kan. So it's very important kita bring the right message out lah. Satu lagi soalan Puan Siti. Berapa persen true stories, berapa persen berapa persen sebenarnya dalam tu? Actually dalam kata Puan Faridah tu adalah Puan Siti masa muda, ya ke? Atau macam mana? Actually dia terbalik sebab in this conflict macam Faridah tu in denial, dia tak boleh nak terima kan. Tapi actually kalau ikutkan memang saya yang selalu push husband masa mula-mula tu dia yang in denial. Sebab
Saya kata, anak kita ni autism ke? Dia cakap, oh, you what lah, you ni cakap budak ni macam ni, it's a very terrible condition semua kan. Tapi eventually sebab saya start kita start intervention, ABA intervention umur dia 3-4 tahun kan. So I push for consultant to datang Malaysia with some friends kan. Masa tu husband tak Juma dia tak berapa setujulah. Tapi I think kita konsisten kan. So I want it to happen for him. Actually alhamdulillah the consultant macam jump start my son punya life. What to do with him. Sebab kita ada anak yang typical, kita tak tahu nak ajar anak yang macam ni kan. So dia bagi tips, dia bagi seminar, so kita belajar lah. So memang of course lah, I think a lot of mothers they want the best for anak dia more than fathers. So in that case ni lah. Tapi sebab kita dapat Zamarul, watak dia macam tu. So we decided, okay, biar father tu yang the cool guy, mak dia yang kecoh, tak boleh terima, bergaduh semua kan. So kita bring out that conflict in the family that way lah, terbalik dia punya role kan. Tapi menarik juga sebab walaupun realitinya selalunya mak yang ambil tindakan, tapi jadikan mak stres tau. Mak ni stres. Jadi kalau dapat bapa-bapa ni jadi macam Zamarul yang cool, lagi bagus lah kan. Betul sebenarnya. So lagipun dia punya karakter memang sesuai lah dengan dia. Yang dia punya diterima, dia suruh dia istighfar and whatever kan. Sebab mak tu kecoh, mak tu cepat je nak melenting kan. Maybe dia stres kan sebab dia pun berkejaya. Suddenly she has to sacrifice everything kan. Saya pun macam tu jugalah. Macam berkejaya juga. Tapi feel that sebab you tak boleh nak jaga, sebab saya konsultan yang selalu outstation, jadi lagilah susah nak concentrate kat anak kan. So finally I give up lah and cakap dengan husband, tak kisahlah you kerja, just put anything on the table, janji kita boleh makan, anak yang penting. So you have to have that mindset right from beginning. Kalau jenis yang sama-sama bertekak, tak nak sacrifice ke, if perlu kan. So rezeki tu ada kat mana-mana lah sebenarnya. So anak tu yang lagi penting. So alhamdulillah we started early. Although Haziq tu severe level 3 punya autism, tapi he's manageable lah now ni. He's one of our trainees dekat Arisma ni, tapi dia alhamdulillah lah, dia can manage things lah in his life kan. So that's good lah. So sebelum kita balik kepada Farouk, nanti belum lagi. Kita nak harapan Puan Siti tentang drama ni kepada impact dia kepada masyarakat yang menonton. Harapannya. Okay, kita when we start pun kita hope that naskah ni sedikit can we share our life autism community punya life with the netizen, just the masses out there lah. Kita nak bagi didikan lah maksudnya, not awareness, macam kita nak bagi kefahaman pasal dunia kita. And so pengharapan kita in future bila parents tak ada, so the community yang sebaya dengan anak kita ni, dia boleh faham and boleh terima and dia boleh empower kita punya anak-anak kita ni. Sebab macam konflik dalam drama ni pun is keresahan mak ayah lah kan kiranya. Mak ayah ni tak sebab resah sebab dah meninggal kan. Tapi we want the community to see mana hala budak-budak ni bila mak ayah tu dah tak ada. So it's life after parents. So how the community can help lah kan. How can play a role. So saya nak kalau boleh this not just a drama yang menghiburkan, tetapi as a didikan lah, as a dakwah pengajaran kepada masyarakat kat luar sana lah. That ini has to be a community punya effort lah. So not just family satu-satu, tapi as a jemaah lah untuk mereka ni kan. Sebab even walaupun selepas ibu bapa Haziq dalam drama tu dah meninggal, keperluan Haziq tu sebenarnya sama je, sama ada dia ada ayah kan, di mana dia nak perlu belajar skill-skill tu kan. Dia perlu ada mentor dia kan. So alhamdulillah in that abang dia ada, tapi itulah abang ni pun for the few years tu is doing his degree for them to have a better life kan. So that's why macam contohnya yang apa yang kami buat kat Arisma ni pun is actually untuk ke arah itulah.
So that macam ada orang kata ada support system budak-budak. So nanti I pun tak nak give away cerita dia, tapi kita pun along that way lah, so that along the same lines of wanting to secure a safer and more protective future for anak-anak ni lah. So itulah ending dia nantilah, tapi tak nak cerita. Esok pagi. Okay. So apa yang terjadi esok pagi adalah satu yang diusahakan sendiri oleh Arisma. Kita wait and see lah. Wait and see. Okay. Terima kasih banyak Abang Siti. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum. Rasa AM silap ajak tetamu ni rasa mesti lagi hebat cakap ni untuk saya. Tak apa, kita selalu jemput mak-mak ni. Mak-mak memang hebat. Sajalah kali ni kita bagi spotlight pada abang siblings pula kan. Satu topik yang kita tak cover lagi dalam sembang-sembang online. So, okay. Sekarang apa ni? Your father cakap iya ke? Haji Omar apa ni? Topik yang mana satu tadi? Ya, Abang Sadi tu lah. Husband in denial tadi tu. Okay. Kita nak sentuh juga topik sebagai seorang abang kepada Haziq kan. Sebab kita bukan sekadar nak mengupas drama Keringat Fidausi ni, kita nak mengenal Farouk. Boleh cerita tak bagaimana pengalaman sebagai abang kepada Haziq? Haziq dah umur berapa sekarang? 27 tahun. Membentuk saudara Farouk pada hari ini. I mean, itulah orang kata, sebab autism ni sinonim dengan anak syurga apa semua kan. Memang banyak sebenarnya yang Haziq mengajar daripada kecil sampailah sekarang apa semua kan. Sebab yelah masa kecil dulu, because of Haziq jenis memang tak boleh nak bergaul dengan orang, jenis bila masuk majlis dia boleh kata sebab sensory overload apa semua tu kan. Memang susah nak bawa ke majlis apa semua tu. So I mostly became a homeboy jugalah sebenarnya kan. Selalu duduk rumah, macam bila kawan nak mengajak keluar pergi mana-mana, I have to tanya betul-betul dengan memang boleh ke tak apa semua kan. How's Haziq sebelum nak keluar apa semua tu kan, every time. So sampai ke sekarang ni pun sebenarnya the same question yang I akan tanya apa semua kan. Even malam ni ada futsal sebenarnya, tapi kena tanya balik memang apa semua kan, boleh ke tak apa semua tu. So I mean in a way it teach me more on family lah apa semua kan. Sebab yelah sebab saya dah nampak sendiri first hand macam mana mak sendiri menjaga adik autism yang betul-betul struggle dulu apa semua kan. And then memang dengan dulu punya support dekat Malaysia tak sama dengan support yang sekarang for those new parents apa semua kan. Sebabnya now with the internet sekarang, kita sendiri kat Malaysia ada jenis kunia yang betul orang kata establish apart from NASOM and everything else lah apa semua kan, impian apa semua tu yang orang kata Muslim friendly lah kira apa semua kan. Macam dulu my mum tak ada all that. Internet pun yang mana pasal autism pun 20 years back actually baru nak start, even overseas pun dekat Amerika apa semua kan, baru nak start dia orang punya research center autism apa semua tu. So very limited, and then semuanya dalam bentuk buku, dalam bentuk magazine apa semua kan. Even saya tengok balik magazine-magazine lama tu pun pasal early childhood apa semua tak banyak pasal autism. So memang orang kata mencari tu lah the resources apa semua tu, bawa masuk macam tadi dia cakap, bawa seorang specialist untuk kickstart our life, untuk kickstart Haziq punya cara pembelajaran yang sampai sekarang dia pegang benda tu. How he perceive the world apa semua. Sebab Haziq because dulu di ABA dia quite 2D punya orang, so banyak ke gambar apa semua kan. So masa dulu tak banyak sangat orang kata flashcard apa semua tu, visual aids yang orang kata very specific. Tak boleh nak Google lepas tu print je kan. Kan masa tu pun yelah tak banyak pun pasal autism apa semua kan. Pasal cari gambar pun internetnya slow, tunggu lama lah apa semua kan. So I mean last kira sebabnya I sendiri terlibat secara awal untuk Haziq for autism apa semua ni, because I sendiri involved in the process of making the visual aids daripada kecil apa semua dulu kan. Macam dari segi how to nak makan, nak tidur, nak mandi pun sekali, semua tu model saya lah.
Masa kecil tu kan. Masa tu kecil tu kurus sikit lah kan. Tak adalah. Kecil lah, kecil. Kecil lah kan. Lepas tu I mean bila yalah ambil gambar, pergi cuci dia punya filem apa semua tu, and then print that gambar apa semua tu, buat apa flashcard personal lah. Siap gunting lah, manila card je lah, tampal. Sampai sekarang ada lagi kot some of those flashcard apa semua kan. Tengok balik gambar sendiri masa kecil. Allah, bezanya sekarang. Lupa nak minta bawa untuk contoh. Itulah, tapi macam dulu-dulu pun macam even untuk family members yang terdekat pun. Macam contoh makcik ke mak lang, all that apa semua tu, we put, ambil gambar dia orang satu, flashcardkan dia, jadikan dia 2D. Supaya bila nak jumpa dengan orang, yelah sebab still nak kena pergi juga majlis apa semua kan, nak jumpa orang apa semua tu, at least bila sampai, okay, ini gambar mak lang dengan mak lang, okay, kenal, barulah tahu, okay, ini mak lang 2D, aku nampak mak lang 3D pula kan. Okay, so baru dia faham apa semua tu kan. Even macam contoh dia pergi zoo lah, contoh yang sebelum ni memang first time bawa pergi zoo, tak faham gajah depan mata tu. Tak faham zirafah, tak faham monyet apa semua tu, sebabnya tak ada flashcard tu, tak ada visual aid tu. So the next time my mother bawa benda tu, lepas tu dia memang tunjuk, okay ni gajah, nampak gajah tu tak bergerak, tapi kita tengok atas ni, bergerak pula. Lepas tu baru dia melompat, baru dia faham yang gajah yang itu sebenarnya lagi elok. Kan. So itulah macam, I mean banyaklah dari segi apa Haziq mengajar family wise, dari segi situ, dari segi Haziq mengajar saya how to communicate without language sebenarnya. Masa tu pun saya tak ada sign language lagi apa semua. I faham dia dengan cara membaca hati, membaca rutin harian apa semua kan. Sebab yes, sebab dia tak ada bercakap, tak ada speech from the beginning kan. So apa yang saya belajar daripada Haziq is how to belajar rutin seseorang, belajar apa yang membuatkan orang tu marah. So you boleh identify trigger. Yes, boleh katalah. I mean taklah semua kan, tapi bila tahulah, macam contoh nak bawa Haziq, macam contoh scene dekat dalam kereta apa semua tu kan, scene pagi tadi Aiman bawa Haziq pergi minum. Sebabnya memang itu real story, Haziq dah tak boleh nak duduk dengan orang lain, tak boleh nak duduk pergi makan kat restoran, tak boleh overload sensory lah bila masuk dalam tu kan. So by now I know already, kalau rasa betul-betul nak bawa Haziq ke majlis apa semua tu, I would need precaution. Macam contoh ada benda ni kan, ada headset, headphones apa semua tu, and then kalau mana yang nampak budak tu, okey bawa lari, bawa jalan jauh apa semua kan. Sebab Haziq tak suka budak. Yes, memang dia tak suka budak. Dia sekali kan dulu dia pernah tergajar budak rasanya bila ni tu kan, dia budak lalu di sebelah, marah, tiba-tiba kakinya hayun je, tapi tapi itulah dia Haziq punya ni lah, tricks apa semua tu. So I know now apa yang Haziq punya trigger. So pelan-pelan I understand more about Haziq. Sebab bila dah tahu macam tu rutin apa semua tu, you can actually anticipate. Macam contoh tiba-tiba ada certain time dia turun naik rumah apa semua tu, duduk ponggah sini ponggah sana, barang-barang dapur apa semua tu, sebab dia lapar. Bila fikir balik, yes dah sejam 2 tak makan since the last meal apa semua tu kan. So kenapa dia buat tu? Sebab dia apa yang dia cari tu sebenarnya makanan, bukan nak sengaja merosakkan, membaling barang apa semua tu. Because dia ada sebab. Samalah juga maybe untuk parents yang muda-muda ni nak memahami anak dia is by actually faham apa yang anak sendiri tu buat kan, apa dia punya rutin apa semua tu. Sebab yes, kita manusia tak lari tak bukan, kita ada kehendak yang biasa, makan, minum, all the simple things lah apa semua tu kan. And then from that on, kita boleh tahu sebenarnya what is the needs of the autistic child apa semua tu, and you can actually expect the tantrum disebabkan apa. Sebab menarik sebab yelah kalau nak ikutkan macam tak related kan, dia punya behaviour tu dengan punca dia macam tak related, tapi kalau you faham budak tu faham kan, barulah kita boleh kenal pasti punca, lapar ke, penat ke, mengantuk ke kan. Yes, betul. Itu pun orang kata memang Allah dah tetapkan anak tu kepada family ni je. Sebab family ni je yang akan tahu apa yang anak tu nak. Sebab macam tak tahulah, memang saya memang dah nampak sangat dah Allah dah tetapkan Haziq ni memang hanya untuk family ni sajalah. Kan? Sebab
macam dia punya rutin harian saya je yang faham. Selain daripada my parents apa semua lah kan. Macam even kadang apa nama dia, rutin harian malam lah apa semua, sampai kadang yelah orang bawa balik kerja penat apa semua kan. Malam kalau kan nak relax je apa semua kan. Tapi macam Haziq, every night dia akan duduk sebelah saya, tengok saya mata ke mata kan, cakap jomlah keluar kan. Mula-mula saya tak faham apa yang tapi sebab bila last tu dia tunjuknya dia duduk sebelah saya, macam saya tengah duduk kat PC ni tengah tengok cerita ke apa, then he would duduk sebelah. Lepas tu like looking at me like longing apa semua tau. Mula tak faham, tapi bila lama-lama tu dia start macam, sebab yelah dia tak ada bercakap tapi dia nak something untuk communicate dengan saya. Apa yang buatkan okay, untuk keluar ni kita perlukan apa. So selalunya bila keluar, handphone dengan wallet. Dia mulalah godek-godek dengan wallet saya. Dia mula tunjuk wallet, tunjuk kan, jomlah keluar. So bila tunjuk tu barulah saya faham sendiri sikit-sikit pasal Haziq tu. Dia actually memang autism ni, jangan fikir dia disable macam Puan Siti cakap, tapi of different able. Dia orang boleh sebenarnya communicate, cuma kita sebenarnya yang tak betul-betul faham language dia. Language anak istimewa tu. Tu nak tanya Farouk. Masa kecil Farouk tolong your parents sediakan alat komunikasi, and then I'm sure tolong ajar Haziq apa few kemahiran kan, and then kemudian jadi kawan bermain sebab umur tak jauh kan. Okey, kawan bermain. Tapi bila role Farouk ni macam berubah, sebab I can see now it's more like you are co-parenting Haziq as well tau. Kan? Betul. So bila tu transition? Transition tu actually-nya started off when Farouk grad lah sebenarnya. I think Farouk grad dalam 2013. At that time orang kata memang Allah dah tetapkan Farouk punya rezeki tak ada kepada orang kata engineering punya field. Sebab I dulu engineer apa semua tu, kira yelah kalau you kan tengok kawan-kawan semua dah start dalam masa setahun dah ada kerja dengan syarikat tu, dah kerja dengan all engineering companies lah apa semua kan. I masa tu a bit stress lah apa semua kan, sebab yelah orang kata kawan-kawan dah start berjaya apa semua kan. I am nowhere yet masa tu. So orang kata masa tu dah ada rezeki 6 months bila dah lepas grad tu, my mum ajak datang jadi volunteer dekat Harisma. Sebab yelah I mean cikgu yang baru masuk tu pun yes ada teori, tapi dari segi praktikalnya tak ada. Dari segi experience nak menjaga apa semua tu kan, lagi-lagi one of the student apa semua tu is Haziq juga. Kan? So dari segi tantrum dia, dari segi how dia nak acclimatize dengan even the small start Harisma punya kids tu pun memang dia tak faham lagi kan. Kenapa tiba-tiba, yalah sebab the first phase of Harisma dekat rumah kami juga. Kononnya Harisma dulu tu kita pindah rumah, ada satu setup studio house dekat belakang rumah tu actually-nya untuk Haziq. Untuk Haziq bagi berdikari dengan dia punya own toilet, dengan dia punya own pantry, even dia punya own TV apa semua tu. Last dia tak nak duduk kat situ. Last dia nak berkepit juga dengan rumah kita yang main tu. Last dia tidur sebelah saya malam-malam apa semua kan. So memang bila fikir balik, yes, autism sebenarnya ada perasaan cinta tu, ada perasaan loving, ada perasaan caring, needing for someone to actually interact with them. Sebabnya dia orang actually bila saya fikir balik, dia orang faham perasaan alone, seorang-seorang. Walaupun sebabnya autism dia perlukan that alone time tu sebab nak kurangkan dia punya sensory overload tu kan. Contoh dia tak boleh nak go to majlis apa semua, dia akan menyendiri, lari daripada that crowd sebab nak ni kan, macam dia tutup telinga lah apa semua tu kan, dia humming sendiri. It is all because of sensory overload. Tapi bukannya sebab dia nak bersendirian. Dia actually perlukan benda that interaction antara manusia dengan manusia. Dia nak connection tu kan. Yes, betul. So bila dah tak ada pakai rumah dekat belakang tu, so kita made that rumah tu as Harisma 1.0. Awal punya setup lah untuk sekolah tu kan. So kita letak meja, and then masa tu around 3 to 4 kids apa semua kat situ kan, and then semua pun bayar Haziq juga. So bila first time nak buka sekolah tu pun tiba-tiba asal dia orang datang rumah aku kan. Tiba-tiba, padahal sebabnya nak mengajar
dekat Arisma tu. Kan, tapi itulah dia macam mula-mula tu pun dia stres sebab kenapa dia orang datang rumah, tantrum apa semua tu. Sebab tak ada cikgu yang, yelah Haziq pun dah masa tu 20 lebih still dah besar lah, sama besar dengan cikgu. And then kudrat dia pun orang autism ni, orang kata Allah bagi lebih kudrat dari segi situ kan. So bila tantrum tu, kesian lah kat cikgu-cikgu perempuan, so I step in dari segi itu kan. Tapi along the way dia dah faham apa semua tu, dia terima. Dia pun actually minat dah dengan kawan-kawan tu kan, sebab selain daripada interaction dengan orang normal macam kita parents and especially me, abang apa semua tu, dia ada dalam community dia sendiri. Even we can see ourselves dalam grup Arisma sekarang ni pun, bila datang sekolah, dia actually-nya walaupun dia tak tunjuk, tapi sebenarnya dia orang communicate dia in terms of dia member dengan member. Dia enjoy semua lah kan. each other Enjoy company. sebenarnya. Betul. Macam kadang sampai bila macam scene cake dalam Keringat Fidausi tu, yang si Haziq besar mainkan apa semua tu kan, yang dia buatnya kek macam main-main apa semua tu, dia actually dia faham dari segi, yelah I mean kau buatlah betul-betul kan, cikgu dah ajar macam ni tapi kau main-main apa semua kan, sampai kalau ada scene dekat TV tu sebenarnya dia hayun dia sebenarnya tangan tu kan dekat actor tu, tapi nampak sekejap je kan. Actually memang dia ada that orang kata apa nama dia, perasaan tu kan among themselves. So itu yang apa nama dia, yang Haziq banyak mengajar lah dari segi mana ni tu kan. And then macam now ni pun dah 7 years already Farouk dah orang kata take over lah, orang kata macam Kak Akak tadi cakap co-parenting. Because yes memang masa tu pun masa saya dah grad, and then my parents baru nak tubuhkan, baru nak set up di Arisma properly apa semua kan. So banyak juga masa diorang ke situ kan. And then yelah diorang pun balik penat apa semua tu, I felt that is my responsibility now as a brother untuk nak menjaga diorang ni. Sebabnya tak lain tak bukan selain daripada parents, my mum, my dad especially apa semua tu, tak lain tak bukan adik-beradik juga. Then macam my brother pun, si Aiman yang real Aiman tu, yang adik kecil tu, dia pun baru nak start belajar apa semua kan. So tak ada orang lain dah, memang saya yang menjaga dia. So for that past 7 years apa semua ni, the early years tu agak struggle lah. And then macam tadi cakap, the peer pressure of seeing my friends pelan-pelan build up their career, and then I'm orang kata, bukan nak kata stuck, tapi orang kata masa tu nampaklah stuck, tapi Allah dah tunjukkan different path. Allah dah tunjukkan ini sebenarnya jalan kau sebenarnya kan. Bukan tak lain tak bukan dah kan. Macam mula-mula sekali dengan volunteering dekat Arisma, and then dalam masa setahun kemudian my father pula ajak Mike jadi kerja dekat media company itulah kan. So sedikit sebanyak itu yang started off with media per se lah apa semua kan. Because kerja dengan syarikat bapak sendiri in the media business, I learn the orang kata selok-belok dari segi media apa semua tu kan. Macam mula-mula dari segi admin punya staff lah, meaning sediakan preparation proposal apa semua tu kan. Just nak prepare je dulu kan. Lepas tu nak menghantarnya proposal tu, you have to sediakan dokumen-dokumen yang penting. So I belajar lah dari segi situ. Lepas tu my dad slowly but surely ajar, you baca lah the proposal apa semua tu kan. Why not you yourself bagi proposal tu later on kan. And alhamdulillah terjadi sekarang ni lah, that Keringat Fidausi ni kan. And then macam my mom cakap, so, ni cerita pertama lah ni? Yang betul-betul sebenarnya, yes. Okay. My first baby lah kata orang tu kan. Tahniah. Memang tak ada, mula-mula tu pun tak ada, bukan nak kata tak ada harapan, memang ada harapan, tapi tak berharap sangat lah yang benda ni boleh diterima in the first place. RTM pun, thank you RTM sebab terima. Terima kasih RTM. Kerana menerima this proposal in the first place. Sebab saya ingat lagi masa saya propose dekat RTM, ada 3 juri depan saya, and then saya ceritakan betul-betul orang kata sebab kenapa saya nak benda ni jadi apa semua tu kan. Lepas bila saya buka story yang sebenarnya ini cerita sebenar saya kan, based on my background apa semua tu, adik autism, memang saya struggle apa semua, explain apa semua tak tahulah, walau-alam dia orang tengah menangis, tapi I saw one of them tengah macam kesat mata lah konon, tak tahulah kan, tak tahulah. Tapi itulah memang it all memang rezeki lah Allah tentu kan. Sebelum tu pun
propose idea yang sama juga. Tajuk dia Kasih Abang Sampai ke Syurga, telemovie. Tapi a bit darker sikit. Tapi itulah, bila tak dapat rezeki ke situ, tak apalah, Allah dah tunjukkan jalan yang sebenarnya perlukan cerita ni lebih lagi daripada telemovie. So kembangkan kepada episod, dapat pula orang kata berjumpa dengan arwah Pak Ali yang betul-betul memahami cerita ni, yang boleh kembangkan cerita ni sampai boleh direlatekan bukan setakat saya punya family tapi kepada semua. Kan? So itulah. Dan banyak jugalah Haziq mengajar saya sebenarnya dari segi, yes, masa dalam that period of dia saya menjaga dia pun, yalah, still back towards the pre-pressure apa semua tu pun tertanya-tanya juga kat diri sendiri, mana hala tuju saya in that coming years apa semua tu kan. Sebab yelah, asyik-asyik hari-hari duduk jaga Haziq, balik sekolah ambil dia pergi bawa makan, lepas tu balik rumah ajak, lepas tu malam dia duduk hogor-hogor saya malam pun bawa dia juga malam tu apa semua kan. I mean never ending pada saya lah kan, sebab saya tak boleh nak accept lagi that fact that Haziq tuntut saya kan. So macam kadang ada jugalah, ada certain time yang saya bawa Haziq masa pusing-pusing tu, yelah orang kata banyak possibility yang bila kita cakap kenapa, apa kata, what if, apa semua tu kan. Kata bila saya belajar, perkataan if tu kalaulah bila kita sebut dalam diri sendiri, itu membuka jalan kepada syaitan untuk masuk efek kita kan. So masa tu macam-macam lah orang kata, kalaulah Haziq normal, Haziq bukan autistik, aku boleh pergi jauh lagi apa semua kan. So macam at the same time macam adalah macam bila driving tu nangis sorang-sorang, why am I not like that apa semua kan. Tapi bila macam tu Haziq pula macam duduk sebelah saya, and then dia memang gerak hati dia untuk tukar radio channel yang saya tengah dengar tu kepada Hakim lah apa semua kan. And then wallahualam, tajuk-tajuk yang kadang malam tu yang dia tukarkan tu memang terkena kat sini kan. Macam apa pengorbanan ibu lah masa saya tengah drive apa semua tu. And then memang dah makin lama tu makin saya nampak lah Haziq ni memang dah orang kata God send lah, diberikan kepada saya especially apa semua kan. Sebab memang yelah orang kata member pun ada yang dah kahwin apa semua tu, orang kata bukan rezeki kau lagi lah, bukan jodoh kau lagi. InsyaAllah nanti ada. Amin je lah apa semua kan. Tapi belum lagi lah, sebab memang Haziq perlukan saya lagi buat masa sekarang. I cannot see belum lagi apa semua kan. So itulah, banyaklah Haziq mengajar dari segi situ. Saya rasa macam ramai ibu bapa yang masih anak yang baru diagnose tahun 2 mungkin rasa macam this is all struggles kan, susah semua cabaran je, semua banyak sangat halangan. Tapi yelah, nak sampai ke tahap boleh rasa macam ini pengajaran, inilah yang membawa rezeki, membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Itu makan masa berpuluh tahun kan. Yes, for me myself pun it takes a long time lah. Memang bila first year, second year betul-betul buat Haziq macam ni kan. Macam ini dapat daripada soalan ni, Encik Zamri cakap apa pendekatan Farouk mengurus peer pressure dalam soalan tu. So I mean yelah, for the fact that nak mengurus peer pressure, you have one thing juga sebenarnya, you have actually accept yang sebenarnya memang Allah dah aturkan kan. Orang kata dalam Islam tu last kali percaya pada qada dan qadar. Apa semua kan memang orang kata Allah tetapkan dah. Macam contoh masa saya have doubts about diri saya untuk jaga Haziq, Allah tunjukkan memang on the spot. Macam kadang Haziq tantrum apa semua tu, sebab dah nampak lah juga macam orang kata apa nama dia, trigger dia apa semua tu kan. Macam contoh apa yang menyebabkan dia nak tantrum, tiba-tiba jadi depan mata saya. Macam contoh saya tengah duduk bertanyakan, Allah kenapa aku diberikan macam ni, and then dandan macam tu, ada budak datang sebelah kereta apa semua kan. Lepas tu parents parking, ada kereta masuk, parents keluar dari kereta, pop dengan budak-budak sekali apa semua sebelah kereta kan. Lepas tu menjerit sebelah apa semua tu kan. Memang Allah dah tunjukkan, orang kata secara cash lah dekat situ kan, direct. Engkau je seorang yang boleh jaga Haziq.
kau yang faham dia, tak ada orang lain Haziq lah. perlukan Ha. you masa tu kan. Maybe itulah, lepas tu bila dah tahu macam tu, okay, I siap-siap, okay, adjust kereta lah, pergi parking sebelah jauh sikit ke apa kan. I mean, there is orang kata apa, there is orang kata, yalah, orang kata mission on this earth lah, kata tu kan. Orang kata ketentuan qada tu memang saya punya journey dekat sini kebanyakannya untuk Haziq. Even kononnya nak cari apa contoh tu apa semua tu, kira balik-balik kepada Haziq juga kan. Sebab pun yalah, kira yang kalau sebaya dengan saya ni, yang siblings pun saya tengok yang saya buat dulu talk dengan Jeff punya akak tu. Yes, masa saya ni tu pun jadikan role model untuk saya jugalah, sebab dia pun ada bercerita pasal the other half untuk menerima apa family yang ada adik autism apa semua ni. Memang dia sendiri struggle nak faham adik tu kenapa, macam bila dah married apa semua tu, kenapa adik kau macam ni apa semua kan. Nak ceritakan benda tu apa semua, it takes a lot of time, it takes a lot of our effort untuk nak cerita balik one on one apa semua tu kan. So itu yang bila saya fikir balik, mungkinlah memang Allah panjangkan apa semua sebab maybe saya sendiri belum ready. Then tak tahulah, memang ada lagi lah macam contoh apa, anak kepada Tuan Presiden Encik Zamri pun ada anak autism, dan juga ada abang kepada autism tu kan. So memang I salute those brothers yang Haziq lah kan? Haziq namanya. Haziq jugalah. Yes, Haziq juga nama dia kan. Typical namanya Haziq. Itulah dia, macam semua autism Haziq je semua nama kan. Tapi Haziq tak autism, Haris yang Haris yang autism. Tapi macam ada kena-mengena je Haziq dengan kan, dengan autism. Tapi itulah, I mean, I salute those abang-abang, akak-akak, adik-adik pun. Macam contoh adik Afif, anak apa Uncle Cik tu kan, Auni tu pun. Yes, macam dia pun lagilah sebab dia adik perempuan kepada abang autism tu kan. Yang Afif ada juga bagi-bagi tantrum dia yang Uncle Cik ada pernah share dekat dia punya Facebook, yang quite severe juga apa semua kan. Tapi bila tengok dia sendiri, bila kadang dululah sebelum pre-COVID, bila jumpa dengan dia apa semua kan, cara dia sendiri pun I salute Auni tu sendiri kan. Cara dia relax je apa semua kan. Tak ada nak macam dia sendiri pun tak ada nak gelabah. Macam dia tahu dah abang dia macam ni, dia dah faham, dia dah accept apa abang sendiri sebagai autism, dah boleh terima dah. Even dia sendiri kalau abang Uncle Cik tu tak ada, ayah dia tak ada, dia sendiri boleh take over dari segi how to handle abang dia sendiri. InsyaAllah. So ni sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, kita jawablah sikit soalan. Apa pertimbangan Farouk dalam perancangan membina keluarga sendiri? Siapa yang tanya ni? Itu kita punya bos tanya. Oh ya ke? Ontah. Sama-sama kita doakan. Alhamdulillah 31 orang yang sedang menonton. Mari kita doakan. Allah, tak ada lagi lah. Itulah, bila dah ada Haziq ni, dah tahu Haziq macam ni, apa orang kata sendiri pun susah juga nak open up dengan the other half apa semua tu kan. I mean, yalah, orang kata manusia biasa tak lari dengan perasaan minat kepada the other half apa semua tu kan. And then yalah, dulu pun adalah juga kisah-kisah yang kalau boleh nak nak tutup apa semua kan, tapi memang ada juga kes yang mana pernah bawa ada kawan lah masa tu kan, jumpa bawa pergi majlis autism apa semua, bila sampai dia tak faham the situation apa semua kan. Lepas tu sangat awak test. Kan, itulah dia kan. Macam dia pun terkejut kot masa tu kan. Lepas tu bila bawa tu, macam bila tanya autism ni apa semua kan, lepas tu nak kena explain balik apa semua, jadi penat masa tu. So tahulah macam masa tu, okay, itu bukan jodoh saya lah apa semua kan, jodoh setakat kawan saja apa semua. So tengok soalan ni pun, apa nasihat Farouk pada siblings yang ada adik, abang, kakak autism? Itu soalan yang penutup. Oh ya ke? Belum lagi kan? Lain ada apa? Okey, apa pendekatan Farouk mengurus peer pressure? Tu tadi dah cerita lah. Memang apa-apa pun you need to accept lah. Acceptance is the first lah, dari segi
semua siblings dekat, especially dekat Malaysia lah apa semua kan, sebab yes, satu the peer pressure of actually nak menjawab soalan daripada kawan-kawan sendiri tu pun pada saya kadang it takes a lot of toll on macam me myself lah, nak kena explain balik ke kawan apa semua kan, kenapa adik kau macam ni, kenapa adik kau macam tu kan apa semua kan. Lepas tu yelah, bila dia buat perangai depan kawan masa kecil-kecil dulu faham apa semua kan, lepas tu to explain balik benda tu dekat kawan apa semua, yelah macam sampai, bukan nak kata menyampah, tapi stres lah nak menjawab benda apa semua kan. Tapi daripada kecil, daripada sekolah rendah lah kan. daripada sekolah rendah, and then yelah dulu dengan sekarang tak ada that awareness lagi tu kan, as compared to now. Semua orang pun sedikit sebanyak lah dah tahu pasal autism. Cuma still stigma autism tu is autism, tantrum, autism, okay you autism very low functioning apa semua kan. Cuma memang yelah macam saya cakap tadi, autism has different abilities, bukan disabilities. So for siblings out there apa semua tu, be strong, be orang kata apa, tabah, and then at the same time orang kata banyak berdoa lah. Saya sendiri pun dengan Haziq banyak berdoa apa semua kan, and then at the same time orang kata cari ilmu untuk adik sendiri kan, faham adik dulu, so that bila awak sendiri faham, awak sendiri boleh menjaga adik tu, awak sendiri boleh explain ke orang apa semua kan. At the same time, bila ilmu tu dah cukup dekat dada ni, you know yourself what is the best for your brother. Kan, macam contoh macam saya pun follow juga macam Putri Fahana punya Facebook sharing stories apa semua tu kan. I mean pada saya as a sibling of autism, tengok cara dia apa semua tu, it is orang kata contoh jugalah yang siblings up and coming ni boleh tengok cara dia handle adik dia apa semua. And then yelah very intimate antara apa adik dia, Megat kan nama dia. Megat and Mukris. Megat Mukris and Putri Fahana tu memang, Farah tu it is a contoh for all apa semua kan. Even apa nama dia, cara yalah dia orang bermanja pun pada us family autism apa semua ni, it is very sweet. Tapi ada certain yang pandang serong juga dari segi situ kan. So you need to know your apa, need to be strong lah apa semua kan. You know yourself, ini adik aku, so you is the way how I treat the brother apa semua kan. So it is her way of actually advocating orang apa semua kan. Cuma bila kalau saya nak buat macam tu dengan Haziq, belum apa-apa, bila tengok kamera dia dah lari dah, dia tak nak dah apa semua kan. So I mean itulah yang I buat dari segi Keringat Fidausi ni lah. So macam betul lah satu apa journey yang still panjang lagi. Ya, kan? betul, panjang lagi. Panjang lagi dan banyak lagi pun yang saya tak faham lagi pasal Haziq, yang still tengah belajar apa semua kan. Even yelah ada certain times tu, I mean yelah bukan setakat nak memahami, tapi nak mengajar dia benda baru. Sekarang ni pun Haziq yang dah besar macam kita pun, bila dah besar kita pun sendiri yang tipikal, susah nak terima benda-benda baru. Apatah lagi autism yang dengan language barrier, communication barrier untuk mengajar benda baru tu kan. So quite difficult jugalah, tapi still yes, perjalanan masih jauh, and then masa pun is on our side apa semua untuk mencari ilmu untuk mengajar. Saya suka sangat dengan point Farouk bila Farouk cakap macam kita. Bila cakap cerita pasal Haziq, macam kita. Sebab selalu sangat kita sebagai orang tipikal, bila tengok individu autistik ni, kita rasa nampak kelainan je. Bila kelainan, nampak cabaran, kita tak nampak macam mana nak handle. Tapi bila kita mulakan dengan macam, kalau kita pun tak suka. Jadi kita macam bayangkan diri kita berada di tempat anak ke adik ke yang ada autistik tu, kita lebih mudah empathy lah, lebih mudah faham. Contoh macam apa, kalau tak suka bunyi kan, macam you cakap tadi, tak suka bunyi kuat. Jadi kita faham, kita bagi headphone ataupun kita elakkan tempat bising. Sebab ramai rasanya yang masih macam kurang faham dan macam susah nak apa develop empathy ni, sebab kita rasakan macam mereka yang autistik ni spesies lain. Macam lain sangat. Sebenarnya manusia juga kan. Keinginan sama. Dia actually memang kalau ikutkan lah, the turning point
saya berubah untuk menjadi lebih better untuk Aziz apa semua tu is masa kalau dalam Keringat Fidausi tu pun dah ada tunjuk masa bising-bising apa semua tu kan yang Aiman tumbuk Haziq. That is personal experience. Sebabnya memang tak faham masa tu, saya ingat memang family member datang, lepas tu dia dalam bilik dia stres apa semua, campak barang apa semua tu kan, and then saya stres, saya memang tumbuk dia lah, tumbuk kat kepala. Saya sendiri ingat dengar bunyi saya tumbuk tu berdengung kat kepala tu. Aduh. And then kan lepas tu bila saya tumbuk tu dengan marah tu, and then macam lepas tu Haziq pegang kepala dia yang kena tumbuk tu as if to say abang sakit. Itu yang bila dekat skrin Keringat Fidausi tu we add orang kata dia boleh bercakap sikit kan, abang sakit. Tapi what I felt sebab dia tak ada verbal. Tapi saya boleh nampak dari segi riak wajah dia masa tu, even though kecil apa semua tu, nampak dia tengah pegang, he looks at me. Personally, eye to eye. Macam nak menangis masa tu kan. Bila masa tu saya tahu autism ni memang ada perasaan. Janganlah cakap dia ni robot ke apa, sebab autism, mana-mana autism tu pun walaupun memang berlainan cara dengan kita manusia tipikal untuk express kita punya emotion, tapi dia orang still ada emotion. And then sakit dia orang ada, riang dia orang ada, and then sedih dia orang ada. Cuma different situation, different circumstances lah. Macam kita pun kita tengok cerita P. Ramlee yang kelakar apa semua tu, kita gelak. Sama juga ada certain budak autism yang pun terima benda-benda yang sama juga kan. Cuma cara dia express gembira, ketawa dia apa semua, mungkin ada yang over. Sebab dia memang autism yang lagi-lagi yang masih kecil lagi, dia tak boleh nak control that emotion tu. Sebab kalau dia happy, happy betul. Melambung dia punya happy tu kan. Itu yang datangnya flapping, datangnya melompat. Sebab macam orang kata tak boleh nak manage dia orang punya hormonal system ke apa ke whatsoever, tak boleh nak control emotions. Itu yang saya nampak pun dengan Haziq. Bila Fras terus mengamuk tu kan. Fras terus mengamuk. Extreme dia. And then macam bila along the way tu pun, masa certain time saya dia mengamuk, dia gigit saya apa semua kan. Dia gigit sampai nampak lah gigi ada berapa banyak dekat situ kan. Tapi lepas tu macam dia lepas dia gigit apa semua tu, tiba-tiba saya tengah sakit tu, dia datang balik, dia pegang balik tangan yang saya yang sakit tu. Sebab as if to say, sakit ke bang? Sorry lah, saya tak berniat. Kan? Tapi sebab saya tengah stres kat luar tu. Sebabnya masa digigit tu pun memang sensory overload. Pergi kat kedai apa semua, dekat mall, pergi beli barang, budak menangis. Budak menangis, dia gigit saya. Gigit lah, lepas tu ambil balik tu, dalam kereta dia pegang tangan saya yang sakit tu. So memang apa orang kata, yes memang autistic is orang kata a unique special kid apa semua, but the fact is that dia orang still manusia. Kan? Once you boleh terima yang that level apa semua tu, then you as a parents and as a siblings boleh start faham. Sebab if you in that stigma of autism ni lain, autism ni alien ke apa whatsoever, kan? Once you have that mindset, you cannot move forward with adik and anak autism tu, because once you treat them as actually-nya one of us typical, cuma cara dia lain, then memang susah even nak tolong dia orang untuk berkembang. Itu saya punya kata falsafah lah kawan. Oh, ada yang komen. Oh, cerita ni based on experience Encik Ilya ya. Saya tak pernah miss Keringat Fidausi. I'm in the same fraternity. Yes. Putri Intan Diana, macam mana cara Farouk sendiri jaga pengurusan emosi, psychological well-being sendiri sepanjang menjaga adik yang autism? Mungkin boleh kongsikan pada kita semua. Mengurus emosi, psychological well-being. Kalau ikut kan boleh nampak kot sekarang ni, sebab saya jadi yang binge eating kalau stres apa semua tu kan. Itu yang, tapi apart from that, orang kata coping mechanism apa semua tu, balik-balik kepada satu sendirilah, how you yourself. Sebab yalah, kita sendiri pun tahu kita punya weak points, strong points apa semua tu, tahu apa penyebab ni. So you work around that lah apa semua. Macam tengah stres dengan Haziq, macam I sendiri kadang macam yalah YouTube dan apa semua, just
get yourself away from kononnya that apa semua tu, stresnya, apa, jaga haziq stresnya, jaga budak autism. Sebab yelah, for one thing, sama juga cara autism nak handle dorang punya stress is actually sebenarnya sama dengan kita. To misdirect, to I mean cari benda lain. Distraction. Distraction, yes. So samalah juga saya. Macam mana dengan haziq tu pun, bila saya stres dengan haziq, buatlah benda lain, cari benda lain. So macam kadang saya duduk tengok video lah apa semua yang apa, just funny videos yang yelah pada kita pun kadang tak memanfaat lah juga apa semua tu kan. Tapi it is orang kata an outlet jugalah untuk lepas. Selain daripada kadang adalah juga time-time rajin tu bacalah buku sikit kan apa semua. Lepas tu and then just kadang macam bila stress dengan haziq tu malam-malam, dah masukkan haziq, I just kadang just jalan seorang-seorang dekat luar apa semua tu kan, just take your time for yourself jugalah. I mean just yelah cari hobi ke, cari something. And the fact is that satu kena reda. Satu kena reda, kena accept juga. Okay. Betul. And then satu lagi ada jugalah, ini positif suruh cakap, talk to mom. Okay. Sharing dengan mak apa semua. Tapi memang ada times, yes, yelah, parents ke siblings apa semua tu, when you are alone with autism child, parent, kid apa semua tu, and maybe siblings, you have to have an outlet untuk sembang apa semua tu. Kan? Even just lepak sembang, just cerita je apa masalah kau apa semua tu, you yourself akan ada that kawan yang akan mendengar, parents yang akan mendengar. Sebabnya Allah tahu, Allah takkan bebankan seorang lebih daripada apa yang dia mampu apa semua tu kan. Tapi yelah, sebab Allah uji, Allah akan test you to be your best apa semua kan. Even if that takes the test to be lebih sikit kan. Tapi bila dah sampai ke certain tahap tu, memang kita sendiri pun tak tahan, saya sendiri pun tak tahan. So kena ada outlet lain. And then it's good actually-nya, saya sendiri pun cakap dekat AM apa semua ni, because actually-nya kadang ada juga yang benda-benda yang saya terpendam sebelum ni, just luahkan kepada orang ramai apa semua kan. Actually-nya memang this is actually a therapy jugalah for me. Okay. Apa semua kan, sebab to share konon pengalaman sebelum ni, it's actually a good outlet lah to manage your stress. Selain daripada macam saya cakap tadi lah, finding your own hobby, finding your own apa semua tu. And then orang kata the pangkal dia is memang satu lah, jaga solat apa semua lah. Sebab kadang ada stress tu pun berbalik jugalah, saya fikir balik, aku dah solat ke sebelum ni tadi? Aku keluar ngazik ni, aku main redah je, tak solat lagi kan. Mungkinlah sebab tu aku mengamuk kan. Lepas tu bila ambil wuduk solat tu, kadang dia sendiri turun dia punya orang kata marah tu apa semua kan. Sebab bila kita marah tu, kita rasa panas apa semua kan. Tu mungkinlah kita rasa relax sikit apa semua tu kan. Memang itu pun Allah dah cakap, itu antara salah satu ubat semula jadilah untuk kontrol marah apa semua tu kan. Bila seseorang tu dalam even family punya related issues ke apa semua, diam, pergi tempat lain, ambil wuduk, and then only you can continue your conversation apa semua kan. Sebab kalau marah dengan marah bertemu, tak ada sampai ke mana lah hujung pangkal tu kan. Dia kan jadi destruktif apa semua. Besar betul pengorbanan. Ini baru Farouk tak dengar lagi cerita Puan Siti dengan Tuan Haji Omar punya adjustment life kan, semua pengorbanan semua. Ni baru abang dia punya cerita. Okay, so banyak dah yang Farouk dah cerita dengan kita. Kita nak bagi peluang untuk Farouk dan Puan Siti untuk memperkenalkan Arisma. Promo Arisma. Okay, Arisma, as I said lah, Arisma started off in 2013 Emma, 2013. Dengar? Dengar. Okay. 2013 started off, memang saya cakap tadi lah, dekat rumah belakang tu. Actually kita sebelum ni duduk dekat townhouse, berpindah kepada ada rezeki kepada rumah yang lebih besar lah. Apa semua kan. And at that time, buatnya that studio apartment untuk Haziq tu, untuk berdikari, dia tak nak duduk kat situ. So bila Arisma 1.0 started off, tak ada tempat lain, kita pergi kat situ. So Arisma mula-mula dekat sini lah, dekat UK Perdana. Kita started off very small.
4-5 student paling besar pun. Sebabnya bila dengan cikgu yang sikit apa semua, at least kita start dulu mengajar apa semua kan. Sebab kita orang dekat Arisma ni pun more towards vocational. Sebabnya dia orang dah besar, dah remaja. Bila nak, memang ada academics tapi yalah sebab academic functional academics tu banyak kepada EIPs, kepada younger autistic punya kids lah apa semua kan. Sebab kalau kan memang kita punya konsep, kalau Arisma ada pernah tanya nak hantar anak kat sini tapi umur berapa? 6-7 tahun. So we galakkan kepada those younger autistic children to go for EIPs, early intervention program. Sebab memang itu yang diperlukan betul-betul sampai mana tahap your kid tu boleh, then baru you can move on. Yelah sebab autism bila dah besar, you dah ajar anak you betul-betul apa semua tu, dia pada saya lah nanti kan ada macam 3 tahap lah kalau dekat Malaysia especially, macam ada yang PPKI, Pusat Pendidikan Khas Integrasi. This is for orang kata autism yang level 2 and below. Meaning yang susah nak integrate dengan society apa semua tu kan. Ada PPKI, Pusat Pendidikan Khas Integrasi, whereby ada kelas dekat sekolah, you integrate themselves with even the typical students apa semua tu kan. So at least diorang dapat that social skills apa semua tu. So and then lepas tu ada PDKs yang mana center yang betul-betul under JKM apa semua tu, can go for there. And then the other option is us lah, Arisma and then Insani and then Yayasan Fakir for that matter apa semua tu kan. Semua-semualah yang terlibat, private NGOs yang menyediakan that kind of services, vocational skills apa semua itulah kan. Sebab memang kita dekat Arisma, our focus is more towards living skills dari segi macam mana nak even handle duit pun. Macam contoh si Haziq masa naik LRT apa semua tu kan, nak mengenal apa erti di sebalik duit warna oranye, duit warna merah, duit warna biru, hijau, semua-semua tu sebab kita dah tahu duit tu ada makna, ada nilai. Tapi diorang kalau tak tahu, it's just kertas saja. So kadang bila pergi macam kita orang buat grocery shopping dengan Arisma, pernah je dia bagi bila dah buat beli barang apa semua, adalah dalam 5-6 barang je tapi bagi 100, lepas tu terus belah. Tak tunggu baki. Tak tunggu baki kan. Ada 100 tu padahal dia punya amount dalam RM20 je apa semua. Lepas tu duit lebih tak ambil kan. So you have to teach them that lah apa semua kan. So that at least without our supervision, dia orang tahu basics lah. Apa semua tu kan. So dekat Arisma kita try terapkan perkara-perkara macam tu lah. At the same time macam buat baking, apa nama dia, ada buat tasbih apa semua tu kan, because that is all motor skill apa semua kan. And then dalam masa yang sama, sebab kita nama pun Akademi Remaja Islam Autisma, so kita ada jugalah terapkan zikir, lepas tu terapkan duha apa semua tu, all those orang kata Islamic values tu lah kiranya. Solat, even solat 5 waktu tu pun walaupun tak dapat semua, tapi at least kita ajar juga solat Zuhur. Sebab yes, kita walaupun dia anak istimewa, tapi tanggungjawab tu still kena ada. So itu yang, yalah kita sebagai parents pun, sebagai abang pun especially, tanggungjawab tu masih ada walaupun anak adik ke anak awak tu pun istimewa. So itu pun satulah. And then memang by this kind of stuff actually-nya dia kena balik kat saya lah. Macam saya cakap tadi, bila saya stres apa semua tu, Haziq sendiri yang akan buka IKIM apa semua tu di kala macam saya tengah stres, fikirkan balik those struggles apa semua tu. And then bila dia dengar zikir apa semua tu, dia layan sebelah saya. Pada saya bila tengok dia layan zikir masa saya tengah stres tu, saya tanya balik, hebat lagi adik aku yang autistik ni daripada aku yang normal, yang orang kata fret about the struggles apa semua tu, pada Haziq boleh terima dunia dia yang macam tu. Kan? So kenapa aku tak boleh? Macam tu lah kira lebih kurang. So sekarang Arisma ni di mana? Di UK Perdana? So now Arisma sekarang dah kira fasa Arisma 2.0 lah, whereby kita move out from that rumah kat belakang tu, kita sewa satu corner lot
dekat area sini juga UK Perdana, macam kita orang duduk dekat 3/5, dia dekat 3/7. In that same neighborhood lah kiranya, sebab at least kita boleh monitor kan. So dekat sini students dalam sebelum 12 pre-COVID 15 orang, and then yalah still 15 orang apa semua, cuma sebab still COVID lagi apa semua kan, so tak ramai, tak semua yang datang lagi lah apa semua. And then we are open juga for new students, new apa nama dia, adult students lah, age 13 and above. Sebab as I said sebelum ni, kita fokuskan yang mana kalau umur sebelum tu kita fokuskan dulu, bagi dulu that EIP program apa semua tu, beri your anak-anak apa semua tu the adequate therapist, so that dia orang sendiri boleh, orang kata, dibekalkan secukupnya lah apa semua kan. Buat masa sekarang umur pula intake dalam bukan. 13 Intake, ke atas. 13 ke atas, umur 13, tapi lelaki saja kan? Actually memang kita accept perempuan juga sebenarnya, tapi sebab okay. Bila parents pun ada juga yang datang, parents yang ada anak autism perempuan, bila tengok semua lelaki macam takut jugalah dari segi nak menghantar apa semua tu kan, because yes, dia dah besar, ada juga that orang kata perasaan malu apa semua tu kan. But actually memang soon memang kita akan betul-betul open up for female students lah, female trainees apa semua dekat tempat kita orang, sebab memang kita akan ada plan untuk buat separate, bila modul apa semua tu, solat sekali lah apa semua, tapi dari segi certain things kita separate lah dari segi lelaki dan perempuan dia. But we are accepting now. Okay. Sesi program pukul berapa sampai pukul berapa? Mondays to Fridays pukul 9 sampai 4.30. Okay. Now bulan puasa bulan 4 sampai pukul 4 sajalah. Selalunya normal times 9 sampai 4.30. And then memang banyaklah kita orang buat. Selalu macam bila kita orang sampai dulu, the first thing yang dia akan buat is orang kena release the energy. So selalunya macam kadang morning walks and then gardening yang betul-betul very physical punya activities lah kiranya. Just to nak buang kononnya dia punya negative energies lah daripada rumah tu kan. Macam kadang even students yang daripada rumah bawa tantrum sampai nak ke sekolah pun nak tantrum balik apa semua tu kan. So we orang kata channel out that konon negative energy dengan cara you bagi dia orang aktiviti sampai dia orang penat sikit. Baru datang dia orang punya orang kata semangat nak belajar balik itulah kan. Baru dah ready yes, bila ready apa semua tu, then only kita start dengan zikir, dengan duha apa semua tu kan. So slowly lah, and then bila tengah hari dia orang break sekali, semua tu makan akan sekali. And then sometimes kalau ada certain time yang nak memang ajak budak-budak tu untuk masak, dia orang memang akan masak sendiri, nasi goreng sendiri apa semua tu, potongnya carrotsnya, bawangnya apa semua tu. Tapi memang we supervise lah, kadang jenis yang potong-potong tengok tempat lain apa semua tu kan, bawangnya besar tu juga lagi kan. Okay. So akan disupervise lah, tapi memang kadang apa yang dia makan dekat sana tu memang atas hasil usaha sendiri. Dengan gardening punya hasil apa semua tu, dengan chilies dia orang punya sendiri, dengan timun pun terung pun dia orang punya sendiri apa semua tu. Jadi dia orang punya orang kata hasil tangan sendirilah. And then we terapkan dekat sini, kalau boleh semua is dia orang yang akan buat. Cikgu kalau boleh supervise saja. Even kadang bila makan pun ambil your plate sendiri, ambil food sendiri, and then duduk sekali ramai-ramai in that group dengan member kan. Lepas tu dia orang boleh lah sembang apa dia orang punya cerita kan, sembang mamak lah apa semua tu kan. So kalau nak dapat maklumat lebih lanjut, boleh ada Facebook page ke? Yes, boleh follow our Facebook page, Arisma Akademi Remaja Islam Autisma dekat Facebook. Kalau itu kan boleh kot nanti I sharekan dekat live ni ke, tulis dekat situ kan, and then just bagi link. Then kalau kan kita pun ada Instagram, tapi not that active lah sebenarnya. Tapi memang kita orang mostly on Facebook. And then actuallynya if any inquiries, any pertanyaan pasal Arisma ke, or maybe pasal autism in general ke, boleh juga tanya PM me myself ke, Ilya Farouk dekat Facebook,
Puan Siti Khadijah lah, Puan Siti Khadijah Anyah dekat Facebook juga. Tanya pasal, yelah, although kita orang dekat UK berada, but macam contoh if you need help ada dekat area-area Lembah Kelang, we can direct you to other centres. Even kalau let's say macam dekat negeri lain pun apa semua, we can direct you to centres yang kuat dekat sana lah. Macam contoh dekat kalau Negeri Sembilan ada Nilai, Yayasan Fakir, and then kalau kat Perlis ada Pondoku. Dekat Nilai. Pondoku, yes, betul. Then we can direct you to those kind of centres lah, selain daripada PDK and PPKI yang ada dekat sana lah. So lain apa lagi? Lain apa lagi balik lah. Cik Zamri ada share link untuk Facebook Arisma dalam ruang komen. Kemudian kita ada ramai orang mendoakan sesuatu untuk saudara Ilya Farouk. Allah. Amin. Allah, Encik Zaini pun itulah dia. Sebab kita dah buat meeting tadi kan sebelum online ni. Menarik sangat bila you cakap to marry you is actually sambung lah. To marry Haziq juga. Dapat bonus. Yalah, sebab orang kata package lah sekali. Package, yes. I mean, yalah, because yalah, as I said before this, memang I tak nampak orang lain yang akan menjaga Haziq selain daripada parents, kecuali kita juga as a siblings apa semua kan. Yalah, macam yes, bila sebab tengok juga dekat online apa semua tu, this Chinese family parents apa semua tu yang anak dia dah umur 40. So mak bapak dia parents dah umur 60 lebih. So tak ada siapa lagi dah yang akan jaga, sebab yang parents Chinese tu tak ada anak lain lagi dah. So memang dia orang yang akan menjaga sampai umur dia orang, parents sudah 60, anak dia 40, still jaga lagi. So kita sebagai siblings tak ada orang lain dah, memang kita juga yang akan jaga dia. So tu yang memang orang kata apa, I sendiri pun memang dah accept yang Haziq ni will be a part of me. So itulah, memang lepas-lepas ni pun konon cari jodoh tu pun kira itulah juga apa yang saya tekankan jugalah. If you know about autism ke apa semua tu kan, kalau ikutkan dari segi sharing about Haziq, I'm not shy lah about that apa semua kan. Dari segi kadang even kat Instagram pun untuk cerita share pasal Haziq apa semua kan, tapi not as much lah as macam Farah ke apa semua tu kan. Tapi still yelah, as tu itulah dia. Okay, soalan bukan soalan ni, macam permintaan lah. Okay, terakhir. Permintaan terakhir pula maksudnya macam. Okay, yang terakhir. Apa yang Farouk boleh, kita bukan kata minta nasihat lah, macam nak share pada ibu bapa yang mempunyai anak tipikal dan anak autistik. Okay. Dan juga tadi ada juga slide, tapi boleh tambah jugalah, dan kepada adik-beradik siblings of autistic children themselves. I mean, itulah, for one thing now, yang parents especially sekarang ni yang ada anak autism pun boleh kata bayar saya jugalah, sebab ada one of my friends, apa nama dia, memang dah ada anak autism, yang seorang dah 7 years old, dah masuk itulah, I mean yang high level, yang boleh pergi sekolah biasa, and then juga ada yang baru didiagnose autism, umur pun sama juga macam Haziq, umur 3 tahun juga, tapi perempuan. One of my friend tu nama anak dia Duha Humairah. Lepas tu ada juga dekat Facebook apa semua, because it is actually my close friend juga. Memang diorang pun, yelah, orang kata pun daripada sekolah dulu, husband dia lah, Aiman tu pun nama Aiman juga. Dia punya bapak dia tu, my friend dekat sekolah dulu, memang satu schoolmate apa semua tu, memang orang kata tak tahulah, memang diberi jodoh kawan tu pun Allah tertetapkan jugalah kan, sebab memang dapat anak apa semua tu pun dapat tahu anak autism, diorang tanya jugalah kat saya apa semua kan, where to go dengan anak dia autism apa semua kan. So memang I suggest lah a few places apa semua tu kan. So actually for the new parents apa semua tu, please, you belum apa-apa, kalau boleh, yes, you akan ada that period of untuk nak accept yang anak you autism apa semua tu kan. You will have that, orang kata
that depression, that drawbacks, that in denial punya period apa semua tu kan. But the longer you layankan benda tu, the longer for your kids to be helped apa semua kan. Sebab once you dah get over that period apa semua tu, you give that early intervention apa semua tu, you would actually help your children to a better life. Although autism memang tak akan di-cure lah apa semua kan, tapi still you bantu dia sekarang masa dia kecil so that dia orang sendiri akan ada orang kata a fighting chance lah for the future. At least dia orang boleh berdikari, dia orang boleh better themselves. Sebab ada cases yang mana started off with maybe autism level 3, tapi with the proper early interventions apa semua tu, they improve themselves ke level 2, even level 1 apa semua tu kan, yang boleh bercakap dengan orang, yang boleh even bekerja dengan orang. Sebab ada certain yang pernah juga ada this one punya saudara lah boleh cari kerja dekat luar apa semua tu. Cuma dia pun ada jugalah struggle dia apa semua, but still he can integrate lah with society apa semua tu kan, that boleh pergi kerja naik LRT apa semua tu kan. But takkan tercapainya benda tu selagi mana parents sendiri yang akan start benda tu. And then kepada parents yang ada juga anak autism dan juga anak typical, yes, you akan lebihkan anak autism for sure. Sebab takkan lari. Sebab anak autism ni perlukan lagi orang kata attention apa semua tu. But still kalau boleh integratekan everything, every action yang you buat untuk adik you, kalau boleh biar dia ada kat sebelah. Kalau boleh jangan bagi dia tak naklah adik ni macam ni apa semua lari. Tak ada. You have to tarik dia pelan-pelan, ajar dia macam mana your autistic punya kids tu react, and even tantrum tu pun bila dia mengamuk apa semua tu pun you ajak dia duduk sebelah. Video talking. Hello. Yes. Ya, boleh dengar. Your video freeze tapi suara still okay. Suara still okay Okay, I cakap je lah. So, I mean sebab I sendiri pun memang dah involved dengan Aziz because of, my mum pun ajak I untuk jadi orang kata model untuk visual aids apa semua tu pun. But apart from that, macam I cakap tadi, integratekan everything that you do dalam dia punya hidup dengan autistic kid tu, but at the same time, yes, kalau boleh memang tunjukkan jugalah dari segi bukan you nak abaikan that typical kid tu 100%, tapi sebab yes, adik kena faham, maybe abang kena faham yang abang awak ni special, dia perlukan lebih attention, tapi bukan maksudnya abang ayah dengan mak tak sayang awak. So at the same time, bila bagi juga that personal time untuk anak yang typical tu sendiri, dengar dia orang punya masalah apa semua kan, as they grow bigger apa semua tu. Dengan macam I sendiri pun masa zaman Haziq is in orang kata hormonal period, masa dia tengah akhir balik tu, umur masa tu saya dekat sekolah menengah kot masa tu. Kalau ikutkan masa tu tak sah, every night tu tak gaduh. Memang every night balik sekolah je bergaduh je apa semua kan, because Haziq for a fact dia suka TV apa semua kan, dia duduk depan TV tu dia punya, tapi ada certain time pukul 8 sampai pukul 10 is family hour lah apa semua kan, dengan ayah nak tengok beritanya, dengan kita pun nak duduk lah bersosial kat depan tu kan, dia stress apa semua tu. So mana tadi melalut pula tadi. Macam mana perhatian kepada anak tipikal dan anak autistik tu. So I mean aside from that, memang bagi jugalah that time bila lepas macam saya sendiri ada certain time yang gaduh dengan Aziz apa semua tu, I need somebody to just dengar lah rintihan apa semua kan. Sebab memang macam I cakap tadi, parents dah orang kata dah matang baru dapat anak autism, tapi siblings started off very early. Kadang-kadang macam saya abang dapatlah 2 tahun untuk jadi normal, tapi tu pun tak tahu apa lagi kan. Tapi tak kenal lagi, tak sedar lagi. Tapi basically memang
they are living with autism for their whole life apa semua kan. So yalah macam tadi cakap pun nak struggle with actually kawan nak terima dia tu pun yalah sebab ada certain friends yang jenis apalah dia ni ada adik cacat, ada adik OKU, ada adik istimewa, ada adik sakit macam tu kan. What do they feel about that apa semua kan. Nanti kan bila sebab dia dah kawan-kawan apa semua tu dapat adik yang istimewa, duduk kencing merata apa semua kan macam Peringat Fidausi tu kan. What yalah bila sebab kecil that traumatical experience tu untuk yang kecil tu. So you need actually to address just, to address that matter. I mean to address bukanlah dari segi kena buat macam ni. Jangan suruh pengarah. The emotion, kesan dia kan pada ni. Cuma kena melayankan juga that anak typical tu. Satu point yang saya memang tak terfikir sebab anak saya kedua-dua autistik, tapi satu point yang pentinglah untuk parents mana macam so much of kita nak usahakan untuk mendidik bagi keperluan anak autism ni, kita kena fokus juga ambil tahu apakah cabaran yang dihadapi oleh abang, kakak, adik yang normal ni kan. Yang apa kesan dia pasti tak sama macam kalau adik dia normal kan. Bila ada yang autistik ni betul lah macam you cakap lah, pandangan kawan-kawan, insiden-insiden yang berlaku kan. Yang kesan macam tu. Okey, itu untuk ibu bapa. Untuk tambah sikit untuk ni adik-beradik. Adik-beradik okey. So yalah macam saya cakap tadi, yes kalau you ada adik istimewa apa semua tu, memang orang kata Allah dah pilih you specially untuk menjaga adik macam tu kan. Sebab semua-semua yang saya kenal yang ada adik autism, abang autism apa semua tu bukan jalan-jalan orang apa semualah. Dan macam yalah macam contoh-contoh siblings yang I mention tadi tu, memang bila I sendiri bersembang dengan diorang, you can feel yang diorang ni sebenarnya memang a bit different than the typical siblings apa semua tu. Memang pada saya lah memang a bit matang cepat sikit lah dari segi they perceive the world very cepat apa semua kan. Sebab diorang terpaksa faham Haziq, faham anak autism tu awal, so dia boleh faham dunia tu sebenarnya lagi awal. So itu yang pada saya kadang orang kata Allah bagi anak istimewa untuk memang perelokkan diri sendiri juga sebenarnya. So I mean to all the brothers apa semua tu, just satu, don't give up lah. Memang Allah tak akan bebankan kau lebih daripada apa yang kau mampu. Itu yang saya pegang sampai sekarang apa semua kan. Even tengah stres apa semua tu, itu yang saya pegang. So memang Allah akan tunjukkan walaupun tak direct on that spot, tapi Allah akan tunjukkan along the way nanti. Mungkin 5 years down the road ke, kau tak akan nampak sekarang, tapi memang akan ada sebab punya kenapa Allah hadiahkan adik sedemikian, abang sedemikian kepada awak. So jangan kalau boleh janganlah orang kata sebab yes you akan ada time yang you akan gaduh dengan siblings tu. Memang akan ada. Saya sendiri pun dah lalui, ada certain siblings pun akan lalui juga benda yang sama. Cuma of different circumstances lah, different sebab apa semua tu kan. But still balik-balik itu adalah adik awak, manusia juga. Tak ada bukan orang lain, bukan alien ke apa, still manusia. Yang ada perasaan, yang ada perasaan marah, sedih, gembira apa semua tu, cuma ditunjukkan dengan cara yang lain. So pada saya pun sendiri terima adik saya, faham adik saya as adik yang normal juga sebenarnya lah untuk saya. Sama juga orang kata that love for my autistic brother is the same as my normal brother. I treat them actually macam pada saya sama je sebenarnya dua-dua. Dua-dua adik saya. Cuma adik ni macam contoh, adik ni minat bola, adik tu minat badminton ke apa ke, sama jugalah macam Haziq ni minat duduk sendiri. Yang adik yang seorang lagi tu sebab dia normal, dia boleh pergi lepak, dia suka lepak apa semua. So okay, faham. Terima seadanya, celebrate the differences apa semua tu. Itulah. And then about the orang kata personal punya struggles as a sibling tu, macam tadi saya cakap lah, saya just ulang balik, just you yourself satu, balik-balik kepada how you take care of yourself lah. Cari
hobi sendiri ke apa ke, cari your own way to cope. Sebab I cakap sendiri ni pun macam I cakap, okay, you have to jaga diri sendiri. Tapi I cakap jaga diri sendiri I, kadang baca buku, kadang ni apa semua. Not always dia akan affect orang lain apa semua kan. Sebab orang lain akan apa nama dia, handle differently. So tapi apa-apa pun be strong lah. Terima kasih banyak Farouk. Satu kira daripada drama kepada real life experience dengan banyak bukan sekadar anecdotes tapi insight lah kan. Macam mana perasaan seorang abang, macam mana pengalaman ni mengajar Farouk sesuatu, dan sekarang ni insya-Allah mengajar kami sebagai ibu bapa juga sesuatu yang mungkin selama ni bukan kata terlepas pandang, tapi kita yelah empathy tu ada, tapi bila kita dengar sendiri pengalaman dan apa yang dirasai, itu satu pengajaran yang besar jugalah buat kami kan. Terima kasih dan tahniah kepada Wiba Arisma, keluarga Farouk, Puan Siti dan Tuan Haji Omar di atas penerbitan drama Keringat Fidausi. Kami komuniti Autism Malaysia sangat berbangga dengan drama tersebut kerana satu naskah yang berjaya menggambarkan keadaan sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak autism, cabarannya, liku-liku kehidupan, bagaimana sesuatu perkara tu boleh mempengaruhi kehidupan daripada satu bila nak dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai semua anak normal. Jadi diharapkan ia menjadi membuka mata masyarakat tentang apa yang kita semua keluarga yang ada anak autistik ni alamilah dari hari ke sehari, apa yang kami perlu fikirkan, apa yang kami perlu pertimbangkan dalam setiap keputusan dalam hidup ni kan. Macam tadi pun Puan Siti ada cakap pasal berhenti kerja daripada seorang yang berkejaya, berhenti kerja untuk jaga anak autism. Dan Farouk sendiri yang sekarang ni memang berada dalam bidang bidang autism ni lah kan. Itulah kira bukan sekadar menjaga Haziq, kira bekerja jugalah, dan sekarang telah menghasilkan drama Keringat Fidausi ni. Kami di Autism Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Arisma, saudara Ilya Farouk, Puan Siti Khadijah dan juga Tuan Haji Omar, kerana walaupun Tuan Haji Omar bersama kita hanya online dari Rembau ya. Mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana dapat meluangkan masa bersama kami, dan semoga perkongsian hari ini memberi inspirasi, beri semangat kepada kita semua tentang kehidupan kita yang penuh cabaran ni. Bagaimana insya-Allah kan, bagaimana nak mencari kekuatan, macam mana nak mengelakkan diri daripada tekanan dan sebagainya. Dan juga kami semua mendoakan seperti Tuan Haji Zaini lah, mendoakan semoga saudara Farouk mendapat jodoh yang dapat memahami keadaan Farouk dan keluarga, dengan adanya Haziq dalam keluarga. InsyaAllah terima kasih jugalah kepada Syekh Zaini atas doa tersebut. Amin. Nanti anak-anak dekat pondok OKU esok doa lagi tu. Amin. Doa-doa dia orang yang kata lagi makbul, lagi afdal kata orang tu. InsyaAllah. Itu kami juga ingin minta maaf sebab video freeze tapi kita nak dengar lagi. Itu yang kita teruskan walaupun video ada freeze kan. Sampai sekarang masih lagi freeze. Rasanya internet saya ni kot, saya pun tak pasti kenapa. Tapi kita nak dengar perkongsian tu. Kita nak dengar tengah seronok dengar, macam alamak takkan nak stop kan. Jadi tak apa, kita teruskan je. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita juga pada hari ini, meluangkan masa petang Sabtu bersama-sama dalam bulan Ramadan. Sampai di sini saja Sembang-Sembang Online episod 16. Selamat berpuasa. Selamat, kita masih dalam bulan April. Selamat menyambut bulan kesedaran autism sedunia, dan selamat berbuka puasa. Ya, sama-sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih semua. And thank you for the support untuk Keringat Fidausi. Kepada semua yang kalau ada yang terlepas episod ni boleh boleh menonton di MyClick RTM. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM lah sebab dengan adanya drama ni di online, senanglah kita nak nak menonton lagi sekali ataupun nak ajak kawan-kawan lain pun menonton kan, sebab yalah timing 5:30 pagi tu agak sibuk. Terima kasih RTM. Tak apa. I mean, terima kasih banyak RTM pun kerana menerima naskah ni in the first place and then bagi platform kepada kami untuk orang kata berdakwah dari segi autism advocate, autism awareness apa semua tu. So terima kasih banyak RTM kerana in the first place support apa cerita-cerita sebegini, apa cerita-cerita pasal apa yang sebelah sana, yang pasal anak-anak istimewa semua kan. Sebab selepas ni pun kalau kan ada jugalah saya punya satu lagi, ada nama Duri Cinta Bisu pasal anak OKU bisu, tak boleh cakap. So saya akan terangkan pasal sign language sebenarnya dalam telemovie tu. And then baru habis shooting tahun ni, so insyaAllah maybe tahun depan kot akan siarkan. So itu sajalah. Apa tajuk dia tadi? Duri Cinta Bisu. Duri? Duri Cinta Bisu. Duri Cinta Bisu, okey. So itu saja daripada saya. Apa-apa pun macam saya cakap tadi boleh just personal me Facebook Ilya Farouk, and maybe kalau nak bertanya lebih pasal autism boleh pun direct kepada event Akademi Remaja Islam Autism Arisma, and juga maybe Puan Siti ke Encik Omar for that matter apa semua tu kan. Boleh lah. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.